Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ni hari Isnin. Yay. Okey, so hari trading kita pada hari ini seperti biasa, kita akan buat mingguan punya analisa. Kita tengok chart mingguan. Kita pergi kepada USD index dulu. Kalau tengok dekat sini USD LFX week 1. Okey, so kita akan tengok weekly bagaimana pergerakan market pada minggu lepas. Okey, kalau kita tengok dekat sini pada minggu lepas, alright. Ini candle minggu lepas di mana dia berada di zone re-entry sell MA510 high di weekly. Okey. So nampak ni kuat ni naik ni. Kan? Adakah dia akan menerus kenaikan ataupun tidak? Sama-sama kita tengok di lower time frame. Okey, sebelum tu kita tengok Allah suara. Minta maaf. Kita tengok kelakar pula. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu di monthly, because hari ni, esok dan lusa. Okay, adakah dia akan pergi touch? Nampak tak? Oh, ni nice ni. Dia berada di zone MA510 high. Dia dah tengah pergi dekat sini. Daripada bawah ni, pergerakan daripada bawah, so dia akan pergi kepada yang atas inilah. Tetapi untuk pergi kat situ memerlukan di weekly ni akan touch kepada top BB. Tetapi adakah dia nak touch top BB? Kena tengok dekat daily. Adakah di daily ada momentum? Nampak tak ni daily ni? Masih ada dalam keadaan momentum. Nampak? Momentum. So dia buat momentum, maka dia cari re-entry buy, dia akan push naik ke situ. Kita target adakah dalam masa 3 hari ni dia akan membantu untuk kenaikan? Cuba kita tengok pula dekat H4. H4 ada apa? Okey, H4 dalam keadaan market hilang volume. Yes. Ketika ni H4 berada dalam market hilang volume, berkemungkinan lah saya jangkakan dia akan naik dulu. Naik, touch top BB, dan baru kita start mencari untuk selling position. As of now, pada saya jangkakan USD akan mengukuh. Dalam masa yang sama minggu ni, kita ada news berkenaan dengan USD. Dia akan sama ada dia nak defaultkan dia punya debt ceiling dia, ataupun dia akan buat satu capping dekat debt ceiling dia. Dan juga minggu ni kita ada NFP punya news. So banyak news pada minggu ni, berkemungkinan akan ada hengki-pengki sikit lah. Alright. So based on weekly, okay, kalau kita tengok monthly tadi, kita tahu dia dah nak pergi kepada zone tertinggi monthly MA510 high. Hopefully dia sampai that range dan dia akan stop. Hopefully lah sebab di daily, kalau kita tengok di daily masih ada kekuatan kenaikan. Dan tengok EMA 50 dan juga mid BB masih belum bercantum, masih kuat atas. Dan bottom BB nampak masih mencapah. So saya jangkakan market akan terus membuat kenaikan. Hopefully dia buat kenaikan. Dan dia buat kenaikan 2-3 hari ni, di mana di daily tidak ada momentum. Kat situlah kita pelan-pelan untuk cari. Ni perjalanan jauh, bukan perjalanan weekly. Okay, so kalau kita tengok in term of weekly, kita tahu dia berada di zone tertinggi. Okay, MA510 high. So adakah MA510 high ni dia akan turun ke bawah? Kita kena tengok di daily. So daily, yes, candle dah start close dalam BB, tetapi nampak ni ada momentum. So dia memerlukan satu lagi kenaikan sebelum dia membuat penurunan lah. So pada saya belum ada tanda-tanda yang USD ni nak jatuh. Tetapi kita tahu dia bermain-main di zone tertinggi weekly ketika ni. Okay, tertinggi weekly. Dalam masa yang sama, dia tengah nak main, dia baru nak touch di zone tertinggi monthly. Dah touch dah sikit, tapi kita tunggu pada beberapa hari ni. Okay, so di H4 dalam keadaan market hilang volume ketika ni. Okay, tetapi pada saya lah, kalau pada saya lebih suka menunggu dia touch top BB dan tak lepas. Kat situ baru saya akan start mencari selling position. As of now, saya jangkakan market akan berada dalam sideways. So maknanya kalau USD index dalam keadaan sideways, semua kebanyakan pair, major pair especially, mesti dalam keadaan sideways. Kita tengok Euro USD, yes, nampak dalam keadaan sideways juga ketika ni, dah touch bottom BB. Okay, tengok dia berada di weekly zone terendah. Tengok dia touch dah monthly. Sikit lagi nak touch. Okay, so kita menjangkakan dia touch sikit. Tetapi daily dah tak lepas. Tengok
daily dah tak lepas ke bawah ni. Maknanya 1-2 hari ni dia akan berlega-lega di zone inilah. Dan di H4 pun kita tengok dia dalam keadaan market hilang volume. Okey, kita menunggu M15 menjadi momentum buy, baru kita membuat sebarang entry nanti. So as of now, Euro USD masih belum ada setup, tetapi dia dah berlega-lega, bermain-main di zone terendah weekly. Dan begitu juga di zone daily, dia bermain-main di zone daily. Dah berapa hari dah dia turun dekat bahagian bawah ni kan. So dia ada momentum re-entry, dan dia re-entry tak oversharp. Okay, mungkin dia akan buat satu re-entry, buat satu lagi kejatuhan, kita pun tak pasti. So sama-sama kita kita tengok reaction market pada hari yang seterusnya dalam minggu ni. Sebab minggu ni banyak sangat news. So most probably kita akan nampak minggu ni akan market banyak dalam keadaan sideways. Okay, so GBP pun kalau kita tengok ketika ni, nampak ada momentum nak mencari re-entry di bahagian daily. Okay, so kita tengok AUD pun sama, masih kuat nak turun. Okay, NZD pun sama, masih lagi kuat nak turun. So basically most pairs ketika ini dalam keadaan di mana berjaga-jaga, tetapi USD Index dia dalam keadaan berjaga-jaga, dalam bias kepada upward punya momentum. So kita tunggu reaction market dulu, bagaimana. Pada saya, macam saya suka daily, dan saya suka di H4. Okay, so saya menunggu ini touch top BB, lepas tu tak lepas, dan baru saya akan mencari entry kalau saya lah. Okay, so untuk minggu ni, this is perjalanan market. Ketika ni kita tengok Brent pun di H4 daripada bawah ni, dan dia terus naik ke atas. Kita tengok daily, dia dah touch MA510 high daily. Okay, 510 high daily, H4 dalam keadaan market hilang volume. Tetapi saya tak suka dia H4 ni dalam market hilang volume yang tengah-tengah macam ni. Saya lebih suka biar dia touch top BB dulu, dan dia tak lepas. Itu lebih baik. Kenapa? Bollinger Band, kalau you guys tengok, Bollinger Band dia ada 3 line, mid, top dan bottom. Okay, kalau mid, top dan bottom ini, dia represent, kalau statistical analysis, kalau you buat standard deviation, dia represent upper limit dengan lower limit. So top BB is the upper limit, bottom BB is the lower limit, mid BB is the mean punya data. So basically dia dalam keadaan tengah-tengah, tetapi dalam keadaan upward. So nak turun tu agak susah. Better biar dia touch dulu upper limit, dan dia menjadi outliers. Lepas tu baru kita mencari setup. Okay, so market masih dalam keadaan dia. Oh ya, gold. Alright, so kalau tengok gold last week, okay, candle momentum re-entry, dan ni tak lepas. Pada saya, biarlah dia tunggu sampai ke bawah ni. Sama kan bentuk USD Index, cuma dia terbalik. So pada saya, biar dia jadi H4 dan tak lepas, dan lepas tu baru kita cari setup. Kalau dia terus naik, itu bukan rezeki kita. Okay, kalau terus naik memang tak boleh. Pada saya tak apalah, biarlah. Sebab kejadian untuk macam lepas momentum re-entry, dia jadi macam ni, 50-50. Dia terus naik, 50-50 dia akan turun ke bawah. Better turun ke bawah dulu dan tak lepas, baru kita masuk. That is saya punya analisa lah. So good luck pada anda semua. Kita tengok dalam sehari dua ni, 1 hari bulan 6, InsyaAllah akan ada news berkenaan USD Index. Okay, and then NFP pada hari Jumaat nanti. So sama-sama nanti kita update. Kepada mereka yang ingin stay dalam grup saya, just aktifkan akaun dah, minimum $100. Kalau yang dah ada dalam grup, nak minimum 50 ke 10 ke, yang penting you guys berada dalam grup support saya. Akaun anda kena aktif saja. Tetapi kepada mereka yang baru nak masuk, kena register di bawah saya, dan minimum ada $100. Okay, so good luck. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.